Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Adina binti Zainuddin, nombor matrik D23102334. Hari ini saya akan menceritakan tentang kurikulum standard prasekolah kebangsaan atau lebih dikenali sebagai KSPK dan Permata Negara. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan ialah satu transformasi kurikulum dalam bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran pada abad ke-21. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan atau KSPK diperkenalkan pada tahun 2010. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jeris. Kandungan kurikulum akan sentiasa dikemaskini bagi meningkatkan kualiti dan kemenjadian murid selaras dengan standard antarabangsa yang kini sedang dilakukan menerusi KSPK semakan tahun 2017. Permata Negara telah diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri iaitu Datin Seri Rosmah Mansor pada 24 Oktober 2010. Permata Negara telah diuruskan oleh Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak atau National Child Development Research Centre atau lebih dikenali sebagai NCTRC. Permata dilaksanakan di semua taska di bawah kerajaan. Selain itu, penyelidikan telah dilakukan terhadap permata untuk mengetahui perkembangan kanak-kanak. Di samping itu, kaedah pembelajaran di permata menggunakan kaedah pembelajaran belajar sambil bermain. Seterusnya, permata juga memberi penekanan terhadap pembentukan sosial, rohani, emosi, intelek, fizikal dan kreativiti. Seterusnya, matlamat KSPK dan Permata Negara. Matlamat KSPK terdapat dua. Yang pertama, memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Matlamat KSPK yang kedua ialah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran yang seterusnya. Seterusnya, marilah kita melihat dan mengetahui tentang matlamat Permata Negara pula. Terdapat 3 matlamat Permata Negara. Yang pertama, permata menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Selain itu, permata juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran yang berkualiti. Di samping itu, permata dapat melahirkan modal insan negara yang bersosial mulia, kerohanian yang mantap, ketinggian kecerdasan intelek, hargai kepelbagaian budaya, patriotik dan amalkan gaya hidup yang sihat. Selain itu, marilah kita mengetahui pula tentang objektif KSPK dan objektif Permata Negara. Terdapat 9 objektif KSPK dan 9 objektif Permata Negara. Mari kita melihat objektif KSPK terlebih dahulu. Objektif KSPK yang pertama ialah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Objektif kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Objektif KSPK yang seterusnya ialah menyayangi dan menghargai alam sekitar, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Objektif KSPK juga mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Selain itu, objektif KSPK dapat mengembangkan daya kreatif dan estetika.
Dan yang terakhir, objektif KSPK dapat mengaplikasikan daya pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Seterusnya, mari kita melihat objektif pemata negara pula. Objektif pemata negara yang pertama ialah dapat membina emosi akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu-individu yang bersasiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Objektif yang kedua, dapat membina kemahiran interpersonal dan sosial yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat berbagai budaya. Objektif yang seterusnya, dapat membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Objektif yang keempat ialah dapat mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan sihat, kebersihan dan keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Objektif yang kelima, dapat melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin, mampu, berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Objektif pemata negara yang keenam ialah dapat membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal yang mapan. Seterusnya, dapat membina kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak serta keupayaan mereka menumpukan perhatian. Objektif pemata negara yang ke-8 dapat membimbing kanak-kanak memahami dunia persekitaran melalui aktiviti bermain, meneroka, mencuba idea baharu, mengeksperimen dan mencipta sama ada di dalam atau di luar kelas menggunakan pelbagai bahan yang terdapat dalam persekitaran mereka. Objektif pemata negara yang terakhir dapat membina hubungan yang positif dengan ibu bapa, komuniti dan pihak-pihak berkenaan yang boleh menyumbangkan kepada pendidikan dan kesejahteraan kanak-kanak. Selain itu, di dalam KSPK dan pemata negara terdapat bidang pembelajaran. Bidang pembelajaran terbahagi kepada dua, iaitu tunjang digunakan untuk KSPK dan perkembangan digunakan untuk pemata negara. Terdapat 6 tunjang utama dalam KSPK, iaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian sikap dan nilai, tunjang kemanusiaan, tunjang keterampilan diri, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, dan yang terakhir tunjang sains dan teknologi. Di dalam tunjang komunikasi ditekankan kepada kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Selain itu, mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bagi murid Cina atau Tamil, mereka wajib mempelajari bahasa Cina atau Tamil di sekolah jenis kebangsaan. Seterusnya, di dalam tunjang kerohanian, sikap dan nilai ini diberikan keutamaan kepada aspek penghayatan amal agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Di dalam tunjang ini juga mengandungi disiplin ilmu, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam perlu dipelajari oleh murid yang beragama Islam, manakala pendidikan moral perlu dipelajari oleh murid yang bukan beragama Islam. Selain itu, tunjang kemanusiaan. Tunjang kemanusiaan ini menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Di dalam tunjang keterampilan diri pula, diberikan penekanan kepada perkembangan sosial emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Selain itu, di dalam tunjang ini juga ditekankan pemupukan kepimpinan dan sasar diri melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Di samping itu, di dalam tunjang perkembangan fizikal dan estetika menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta pemupukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi terhadap karya seni dalam kalangan murid. Selain itu,
Di dalam tunjang ini melibatkan komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Tunjang yang terakhir ialah tunjang sains dan teknologi. Di dalam tunjang ini memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin ilmu yang terkandung dalam tunjang ini ialah sains awal dan matematik awal. Seterusnya, terdapat 6 perkembangan utama dalam pemata negara. Antaranya ialah perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran, perkembangan kreativiti dan estetika, dan yang terakhir perkembangan fizikal. Di dalam perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian dapat membina sosial kanak-kanak supaya mereka membesar menjadi insan yang akan memilih jalan kehidupan yang sihat dan mulia, dapat membentuk kanak-kanak agar mereka hidup sebagai orang yang beriman, berpandu ke arah kebaikan dan amalan yang mulia, melahirkan modal insan yang bermoral tinggi, dapat membina kehidupan yang tidak mensia-siakan dan menipis pengaruh gejala sosial dan elemen-elemen yang boleh meruntuhkan akhlak manusia. Terdapat 3 fokus bidang di dalam perkembangan ini. Fokus yang pertama ialah pembentukan sosial, kemahiran sosial interpersonal dan intrapersonal, dan kerohanian kanak-kanak. Seterusnya, perkembangan bahasa dan literasi awal bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan komunikasi kanak-kanak. Selain itu, perkembangan juga penting dalam membina kemahiran sosial dan intelek dan dibina berasaskan pembelajaran literasi awal kanak-kanak. Selain itu, bahasa sebagai alat untuk berfikir, iaitu penguasaan bahasa membolehkan kanak-kanak berfikir dengan lebih cepat. Contoh aktiviti bagi perkembangan ini ialah membaca, bercerita, menyanyi, berzikir dan berdoa, aktiviti sudut bacaan dan aktiviti tulisan. Seterusnya, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Di dalam perkembangan ini memperkembangkan kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Perkembangan ini membina konsep asas matematik melalui proses mengenal, membanding, menganggar, menyusun dan membeza bentuk. Kemahiran awal matematik merangkumi konsep-konsep asas yang melandasi pengetahuan dan kemahiran matematik. Pemikiran logik adalah pemikiran yang berasaskan penakbulan. Pemikiran logik boleh diajar kepada kanak-kanak melalui peringkat umur mereka, misalnya umur 1 hingga 2 peringkat pralogik, umur 2 hingga tahun peringkat awal logik asas, dan umur 3 hingga 4 tahun peringkat awal logik. Pendidik hendaklah melaksanakan aktiviti-aktiviti yang boleh mengembangkan setiap aspek kemahiran awal matematik ini mengikut umur dan tahap perkembangan kanak-kanak. Seterusnya, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Terdapat 5 organ diri manusia. Yang pertama, mata berfungsi untuk melihat. Kedua, kulit berfungsi untuk merasa sentuhan. Ketiga, hidung berfungsi untuk menghidu. Yang keempat, mulut berfungsi untuk merasa. Yang kelima, telinga berfungsi untuk mendengar. Dunia persekitaran bermaksud kesemua keadaan atau situasi yang terdapat di sekeliling kanak-kanak. Keadaan dan situasi ini termasuklah aspek fizikal atau eksternal yang terdiri daripada manusia, haiwan, tumbuhan dan segala bentuk elemen dan kejadian semula jadi yang terdapat di dunia dan atmosfera. Objektif pembelajaran dalam perkembangan ini dapat membina kemahiran penggunaan diri secara menyeluruh, kenali dan fahami alam kehidupan, bina pemahaman tentang alam fizikal, bina pemahaman tentang alam bahan, bina kepekaan dan kesedaran tentang alam kewujudan alam semesta, dan bina kawalan neurologi jari dan daya fokus, koordinasi tangan dan mata. Perkembangan fizikal dan psikomotor dapat mengembangkan kemahiran fizikal dan psikomotor kanak-kanak yang berusia 0 hingga 4 tahun untuk membolehkan mereka mengawal anggota tubuh badan dengan berkesan. Kemahiran fizikal merangkumi pertumbuhan dan pembesaran tubuh badan kanak-kanak. Kemahiran psikomotor melibatkan pengukuhan dan kemahiran penggunaan motor kasar dan motor halus. Perkembangan yang terakhir ialah perkembangan kreativiti dan estetika. Perkembangan ini bermatlamat mengembangkan keupayaan mereka mengimajinasi dan memproses maklumat bahan dan sumber untuk menghasilkan sesuatu yang baru.